Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Jumaat Barakah, salam integrasi Nakli Akli. Selamat datang kepada semua para pendengar. Saya Dr. Nuriliza Roslan daripada Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia selaku moderator anda pada hari ini. Diskusi Sains Islam kali ini bertajuk Kanser Payudara Semasa Hamil, impak dari sudut sains dan Islam adalah bersempena dengan Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Bersama saya pada hari ini adalah barisan panel yang terdiri daripada pelbagai bidang kepakaran. Suka untuk saya memperkenalkan para panel kita, iaitu pada hari ini kita ada Dr. Harry Surya Rangkuti, pakar obstetrik dan ginekologi daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Apa khabar Dr. Harry? Selamat datang dan terima kasih. Kabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya. Terima kasih kepada Urustia yang telah menjemput saya sebagai panel pada hari ini. Terima kasih Dr. Harry. Dan panel kita yang seterusnya adalah Dr. Nurul Nadia Jamaluddin, pakar bedah am, payudara dan endokrin, juga daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Assalamualaikum Dr. Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Okay, dan panel kita yang ketiga adalah Dr. Fitriah Wardi, iaitu pensyarah kanan daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Assalamualaikum Dr. Fitriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Liza. Okay. So tanpa berlengah masa lagi, suka untuk saya mengingatkan semula bahawa ini merupakan diskusi sains Islam kita yang kedua yang berkaitan dengan kanser payudara, ya, Dr. Nadia yang bersama kita pada tahun lepas, iaitu Oktober 2021, bersempena juga dengan Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Dan pada sesi pertama tahun 2021, kita lebih berbincang kepada pengenalan mengenai apa itu kanser payudara, gejala-gejalanya, risiko serta rawatan yang berkaitan dengan kanser payudara. So sebelum kita pergi kepada topik utama kita untuk diskusi kita pada hari ini, boleh saya dapatkan pandangan daripada Dr. Nadia untuk menceritakan apa itu kanser payudara secara amnya dan adakah ia sebenarnya berbeza bagi mereka yang hamil maupun tidak. Okey. Terima kasih Dr. Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar penonton kita. Pada hari Jumaat yang barakah ni 3 petang. Jadi kita hanya bicara-bicara santai, tenang-tenang sahaja. Okey. Ini adalah sesi kedua, sesi Pink Oktober, di mana sesi pertama seperti yang Prof. Dr. Liza dah mention tadi ya. Kita dah berbincang tentang definisi kanser payudara, gejala dan juga secara umumnya lah rawatan kanser payudara untuk meningkatkan kesedaran di kalangan para wanita. Namun kali ini topik yang kita bawakan adalah kanser payudara ketika hamil. Adakah dia berbeza? Of course, dia berbeza secara umumnya di mana berlaku pada wanita yang situasinya sedang hamil. Kita tahu kalau hamil itu adalah satu fitrah, semula jadi. Makanya dalam tempoh kehamilan ini, Dr. Harry nanti dia akan berbincang lebih lanjut tentang kehamilan ini. Secara umumnya dalam tempoh kehamilan melibatkan bukan wanita itu sendiri tetapi kandungan dia. Kandungan itu ya sama ada dalam bentuk janin ataupun mungkin telah menjadi bayi, ya. Kandungan yang telah menjadi bayi maksudnya di mana berlaku tempoh kehamilan yang mungkin berbeza. Kita tahu wanita yang hamil selain melibatkan bayi dalam kandungan, dia ada tempoh kehamilan biasa kalau kita kata matang mungkin 37 ke 40 minggu. Jadi bila kanser itu berlaku pada wanita yang hamil, pada waktu bila? Tempoh kehamilan yang waktu bila? 12 minggu pertama? 36 atau hampir nak delivery? Secara umumnya kanser payudara adalah yang sama. Barah yang berlaku pada wanita, payudara wanita, jenis yang lebih kurang sama, pengesanan yang lebih kurang sama, gejala yang mungkin lebih kurang sama, mungkin tapi berbeza sedikit sebab hamil dia ada perubahan dari segi fizikal ya. Namun
Yang penting rawatan tetap rawatan yang sama, cuma disebabkan tempoh kehamilan itu dan juga bayi itu. Makanya secara senang nak faham, ada perbezaan yang ketara sebab melibatkan rawatan kepada ibu dan juga kita nak kalau boleh ibu dan anak dua-duanya adalah berada dalam kesihatan yang optimum contohnya. Itu secara umum lah kalau kita kata senang nak faham. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Nadia atas pengenalan tersebut mengenai perbezaan situasi lah saya rumuskan, okay? In terms of bila kita dapat kanser payudara tersebut, sama kita hamil masa itu ataupun tidak. Okay, so saya pergi kepada Dr. Harry. Okay, sekiranya Dr. Harry ada apa-apa untuk tambah. Dan juga ingin juga saya lontarkan soalan, okay, apakah yang perlu diketahui oleh wanita hamil ini sekiranya mereka telah disahkan mengalami kanser payudara, okay? Adakah kehamilan itu sendiri boleh meningkatkan risiko terhadap kanser payudara ini, Dr. Harry? Okey, sebenarnya ya bila kita tengok dekat Malaysia ya, rasio untuk pasien-pasien yang hamil mendapatkan barah kanser ya payudara itu sebenarnya tak banyak ya. 1 dalam 3,000 ya, bila kita tengok daripada data daripada National Cancer Registration ya. Kebanyakannya kanser payudara ini selalunya, betulkah saya ya, Dr. Nadia ya, selalunya pada umur 49 hingga 50. Tapi bila untuk bawah umur 50 tahun, ya, dia purata dia, persentase dia lagi berkurang. Bawah umur 30 tahun kita dapati hanya 16% sahaja. Selalunya pasien-pasien yang mengandung ni pada masa reproduktif ya, maknanya masa menginjak usia 20 tahun ke atas ya, sehinggalah umur 35. Itu masa yang efektif atau masa yang elok untuk seorang wanita itu mengandung ya. Karena kesihatan badannya elok lagi pada masa itu, tetapi dikarenakan sosioekonomi ya, dan dikarenakan sekarang ada masalah fertility isu ya, masalah kesuburan, so, wanita-wanita ni akan mengandung dia lambat sikit daripada zaman-zaman dahulu, menyebabkan tu kemungkinan untuk mendapatkan kanser payudara itu atau barah itu akan bertambah berbanding 10 tahun sebelum ni ya. Pada awal mengandung tu yang paling penting tu awal buka buku. Bila dekat Malaysia ni kita kenal dengan buka buku pink. So masa buka buku pink tu memang doktor yang memeriksa ya, ataupun puan atau sendiri kat luar sana ya, untuk memeriksa sendiri pada bahagian payudara, sama seperti tidak mengandung ya, tidak hamil ya. Bila terdapat ketulan lebih daripada 2 minggu, itu adalah salah satu tanda-tanda untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. So bila kita dapati ada ketulan pada payudara, maka akan ada pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk mengelakkan risiko kanser payudara ni. Tapi kena ambil kira juga bila kita pasien mengandung ya, normal fisiologi payudara itu akan membesar ya, persiapan untuk insya-Allah untuk lactation ya, untuk breastfeeding. Kadang memang normal lah ya, tapi bila ketulan tu lebih daripada 2 minggu itu memang kena bagi tahu dengan doktor lah. Dan yang masa yang terbaik tu masa pertama sekali jumpa doktor, seawal mungkin ya, bila tahu mengandung saja, tes mengandung kat rumah, beli alat dekat farmasi ya. Tahu mengandung, datang jumpa doktor, sama ada dekat klinik kesihatan atau doktor terdekat. Ya, Puan, saya balikkan kepada Dr. Liza, Prof. Liza. Okay, terima kasih Dr. Harry. So, jadinya Dr. Nadia bagaimana pula? So, kalau macam Dr. Harry kata tadi, sekiranya sedang hamil dan terdapat ketulan sedang hamil ataupun tidak hamil, the keyword adalah
ketulan yang berada lebih daripada 2 minggu ya. So kalau untuk mereka yang hamil, mengetahui mereka juga hamil semasa mereka dapati ada ketulan tersebut pada payudara, adakah apa yang perlu mereka lakukan ya Dr. Nadia? Adakah sama untuk pergi berjumpa doktor straight away ke ataupun ada dia punya proses dia yang tertentu? Okey, seperti yang Dr. Harry dah mention tadi ya, betul. Bagusnya sistem kesihatan kat Malaysia ni, setiap ibu yang mengandung, mereka wajib rutin untuk mendapat antenatal. Itu yang dikatakan tadi buku pink, buka buku pink. Okey. So memang dalam kenapa, sebab hamil je, ni Dr. Harry lah expert dia. Okay. So kerana as a screening, maksudnya screening ni sebelum walaupun pemeriksaan antenatal, melihat pemeriksaan terhadap ibu dan juga janin sebab kadang-kadang awal kehamilan belum lagi terbentuk kan, baru test positif something like that. So sudah ada dalam visit ataupun apa kita panggil baru jumpa doktor first time visit yang pertama, kalau kita tengok setiap ibu hamil memang akan dilakukan pemeriksaan payudara. Okey, sebagai rutin juga. Maksudnya walaupun tidak ada ketulan pada payudara contohnya, tapi pemeriksaan fizikal payudara akan dilakukan oleh doktor ataupun petugas kesihatan sebagai screening, pengesanan awal. Sebab macam yang Dr. Hari cakap tadi, bila hamil ada berlaku perubahan hormon. Perubahan hormon ini menyebabkan payudara dia lebih padat, lebih tebal, lebih besar kan? Apatah lagi bila dia akan bertambahnya tempoh kehamilan, dia akan perubahan hormon lagi, hormon jenis lain pula. So dia akan ada perubahan untuk lactation, untuk tempoh penyusuan bayi pula. So kadang-kadang ialah mereka yang bukan bukan dari bidang perubatan contohnya, ialah kita kadang-kadang orang yang berada di luar bandar contohnya, dia tak tahu pun macam nak buat pemeriksaan. Itu pasal kalau first visit ataupun first visit biasanya adalah rutin untuk melakukan pemeriksaan fizikal oleh petugas kesihatan terhadap payudara tersebut. Bila ada je, biasanya kalau ada ketulan, which is tak normal lah kan, ketulan tak semestinya kanser, ketulan boleh jadi ketumbuhan biasa saja. Tapi walaupun contoh kurang daripada 2 minggu, baru perasan semalam, yesterday, tapi benda tu tak ada dulu, petugas kesihatan dia mesti akan buat pengesanan yang terperinci. Sebab tips dalam perubatan ni, lagi awal kita kesan, terutamanya barah, lagi bagus tahap ataupun stage dia, lagi bagus dia punya kejayaan rawatan yang kita berikan. Itu saja. Okay. Okay, terima kasih Dr. Nadia. Okay, so soalan seterusnya berkenaan dengan selepas kita tahu bahawa kita menghadap kanser payudara ketika hamil. Okay, macam mana tadi Dr. Nadia ada sebut sikitlah mengenai rawatan. Okay, so rawatan berkenaan dengan kanser payudara ketika hamil ni, adakah ianya approach dia berbeza sedikit ataupun sama, ataupun boleh Dr. Nadia bagi pandangan? Rawatan kanser payudara ketika hamil, yang ini kita pakar-pakar perubatan kita kategorikan kompleks. Kenapa dia kompleks? Sebab kita nak rawatan yang terbaik kepada ibu dan juga kandungan. Makanya bila seseorang wanita itu yang hamil didiagnose ataupun dah confirm ada kanser payudara, maksudnya ada ketulan ataupun tak ada ketulan, tapi mungkin mereka yang berisiko buat pengimajan, ultrasound contohnya, dan kita akan buat pengesanan dan confirmation. Okay? So dah confirm ada kanser payudara ketika hamil. Makanya doktor pakar akan berbincang, melibatkan bukan doktor payudara sahaja, doktor bedah, Dr. Harry, Dr. Gynecology, Dr. Bius, sebab yang penting nak bagi tidur sebelum kita buat pembedahan contohnya,
dan juga seorang lagi doktor onkologi. Doktor onkologi ni adalah doktor yang memberi rawatan kanser lah. So dan mesti melibatkan pesakit dan juga biasanya suamilah. Tapi bagi mereka yang contoh ada masalah tak ada suami dan sebagainya, dia boleh bawa ahli keluarga yang terdekat yang boleh membantu dia membuat keputusan yang terakhir, final decision. Sebab kita benda ni kita nak yang terbaik untuk pesakit. Sebab tempoh kehamilan itu bila, faktor pesakit itu contohnya pesakit umur berapa, so dia ada masalah kesihatan sejarah yang macam mana, dan juga tempoh kehamilan waktu bila. Sebab tempoh-tempoh kehamilan itu ada setengah rawatan di mana rawatan kanser payudara sama macam bagi mereka yang tidak hamil, iaitu melibatkan pembedahan dan juga kemoterapi, rawatan radioterapi. Radioterapi ni yang kita pancar dari luar, sinaran X-ray kita pancar dari luar, ataupun ubat biji. Yang lagi advance sebab negara dah semakin maju. Lagi advance kita kata targeted therapy. Itu lagi special lah. So, tak semua orang memerlukan 5 rawatan ni. Mungkin dia hanya perlu 2 jenis rawatan sahaja, kan? Jadi kita dan juga rawatan ini contoh kemoterapi dia tak boleh bagi untuk kehamilan 12 minggu yang pertama. So dia rumit sikit. Kalau tak boleh bagi kemoterapi, apa rawatan yang sesuai? So pembedahan pun dia kompleks lah. Tapi secara umumnya setiap tempoh kehamilan itu sangat penting kerana dia yang akan menentukan juga apakah rawatan yang terbaik untuk bayi dan juga ibu itu. Jadi kita akan berbincang. Dari segi perubatan kita panggil multidisciplinary team meeting, MDT meeting. Doktor-doktor pakar akan duduk berbincang. Dan kita bagi tahu pesakit kalau buat rawatan A apa impact dia, rawatan B apa impact dia. Yang terbaik untuk pesakit dan pasangan, dan mereka akan buat keputusan. Yang terbaiklah. Okey. Itulah secara umumnya Sounds like kompleks sikit kan? Kita nak bagi pendengar faham secara mudah sajalah. Okay, thank you Dr. Nadia. So berbalik kepada Dr. Harry, bila Dr. Nadia kata rawatan bagi pesakit yang sedang hamil tapi tidak disahkan mengidap kanser payudara kan adalah kompleks. Okay. Dan Dr. Nadia ada mention pelbagai pakar perubatan akan bermesyuarat bersamalah. So saya just nak tanya Dr. Harry, so considered can be considered as a high risk pregnancy juga ke untuk pesakit macam ni? Okay, terima kasih ya Prof. Liza ya. Saya nak tambahkan sedikit ya. Selepas tadi katakan ada ketulan ya yang tidak di-highlight lah dengan saya dengan Dr. Nadia ya. Seterusnya sepatutnya akan kena buat imbasan ya. Bila imbasan tu memang mengarah kepada kanser payudara, doktor bahagian pakar untuk kanser payudara akan ambil sampel tisu. Akan ambil tisu itu untuk confirmkan dulu. Bila memang dah confirm, katakan kanser masa mengandung tu, kita akan tengok usia kehamilan ya. Usia kehamilan dibagi dalam 3 trimester kita panggil, 3 bahagian. 14 minggu pertama, 12 hingga 14 minggu pertama. Selepas 12 hingga 14 minggu kedua hingga 28 minggu dan 28 minggu hingga bersalin. Bersalin selalunya dalam 40 minggu ya, tarikh jangka bersalin. Bila pada awal tu kita dapati kanser payudara, sama macam Dr. Nadia kata, kita akan bersidang ya, berjumpa doktor bahagian sakit puan dengan bahagian kanser ya, dengan doktor pakar bedah sekali. Kita akan tengok apa treatment yang perlu untuk pasien yang mengidap kanser ni. Pasal kanser payudara ni pun banyak jenis ya. Ada kanser payudara itu dia yang kita panggil dengan estrogen, respon dengan estrogen dengan progesteron. Ada banyak jenis dia berdasarkan patologi atau berdasarkan tisu yang kita ambil, yang kita hantar tadi. So bila memang pasien ni memerlukan kemoterapi secepatnya ya, kita kena discuss dengan pasien, kita kena berbincang untuk mengakhiri kehamilan dia pada 12 minggu pertama. Bila memang akan kemoterapi atau radioterapi yang diperlukan.
sesuai dengan jenis kanser tersebut ya. Tetapi bila katakan kita jumpa pada 3 minggu atau trimester kedua ya, maknanya 12 minggu hingga ke 35 minggu ya. Kemoterapi boleh dilaksanakan dibagi ya. Memandangkan dah lepas critical time untuk pembentukan organ-organ pada 12 minggu pertama, meskipun tak komplit lagi ya. Tapi disyorkan untuk kemoterapi boleh lagi, dan dipantau kesan daripada kemoterapi ini kepada baby ya, atau janin ya, atau pada fetus ya kita panggil, sama ada kita takutkan nanti dia akan menghambat atau akan menekan pertumbuhan yang kita panggil intrauterine growth retardation lah, atau restriction, atau dia problem perkembangan baby. Bila ada masalah-masalah ini, doktor akan monitor secara rapi ya, dan kemungkinan untuk bersalin awal lah, ada kemungkinan untuk bersalin awal. Tapi tidak semestinya pasien-pasien dengan kanser payudara mengandung automatik atau semua kena termination atau digugurkan. Tak semestinya. So tengok memandang berapa minggu usia kandungan. Prof. Liza? Okey, terima kasih Dr. Harry atas perkongsian maklumat tersebut. Okay, so Dr. Harry ada mention ada risiko keguguran ataupun cadangan untuk menggugurkan kandungan di mana ianya berdasarkan keputusan lah ujian ataupun diagnose tersebutlah terhadap pasien. Dan sebagaimana Dr. Nadia ada sebut tadi, apa-apa keputusan pun oleh pihak pakar perubatan adalah untuk kepentingan pesakit lah. Okay, so dari sini saya ingin menjemput Dr. Fitriah lah untuk memberi pandangan doktor dari sudut syariah. Okay, bagaimana sekiranya tadilah seorang isteri tersebut telah disahkan mengidap kanser payudara sewaktu hamil. Okay, beliau diberi pilihan untuk menggugurkan kandungan, di mana pengguguran ini adalah sebagai satu cadangan lah untuk menjalani rawatan kanser tersebut. Mungkin Dr. Fitriah boleh bagi pandangan, Doktor. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah kita dengarkan sama-sama pengenalan tentang kanser payudara dan juga risiko dan juga tahap pengobatan yang akan dilalui oleh seorang wanita yang disahkan mengidap kanser payudara dan dalam situasi hamil. Dan di sini saya mendapat bahagian untuk menghuraikan pandangan syariah berkenaan dengan permasalahan ini dalam situasi hamil, kemudian dia juga disahkan mengidap kanser payudara. Tentunya ini ada sesuatu yang sulit bagi seorang wanita dari segi psikologi dan juga dari segi kesehatan tubuhnya. Jadi saya akan mencoba menghuraikan pandangan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pengguguran kandungan bagi wanita yang dalam keadaan sakit. Di sini saya akan bentangkan dan huraikan ada 3 fasa dalam pandangan para fuqaha berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi 3 fasa ini diambil daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang proses pembentukan janin dalam tubuh seorang wanita sampai dia menjadi baby dan siap untuk dilahirkan. Saya akan bacakan dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'izama fa kasawna al-'izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan proses pertama dari penciptaan seorang manusia adalah berdasarkan daripada nutfah. Kemudian yang nutfah ini akan beralih bersama melalui proses yang dinamakan sebagai alaqah.
Dan kemudian proses yang selanjutnya adalah dinamakan sebagai mudghah, dan proses yang terakhir adalah di mana diciptakan penciptaan yang lain, artinya ditiupkan ruh dan disempurnakan penciptaannya sampai menjadi sempurna seorang manusia yang siap untuk dilahirkan ke atas muka bumi ini. Kemudian Rasulullah juga menambahkan penjelasan ayat ini dengan menyebutkan tempo masa bagi penciptaan tersebut. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW yaqul inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika thumma yursilullahu ilaihil malak fayunfukhu fihi ruh. Jadi di situ Rasulullah menyatakan bahwasanya proses yang pertama dia akan dimulai penciptaannya dalam berbentuk nutfah yang memakan masa selama 40 hari. Ini mungkin saya tak paham lah kalau dari segi perubatannya. Kita melihat daripada segi syariah dan segi hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan kemudian dia akan mengalami proses alaqah sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, juga akan mengalami masa selama 40 hari juga, dan yang terakhir dan kemudian akan melalui proses mudghah tadi selama 40 hari juga di sini disebutkan, dan kemudian pada hari menurut pandangan ulama pada hari ke-120 atau 4 bulan Hijriah, maka dimulailah peniupan ruh di situ di dalam janin tersebut sehingga menjadi seorang baby. Jadi di sini ulama melihat berdasarkan kepada dua nas ini, maka mereka membagi fasa penciptaan seorang manusia dalam janin ini beserta hukum yang berkaitan dengannya kepada 3 fasa. Fasa pertama yaitu fasa nutfah, yang dimana itu adalah fase ketika berjumpanya antara ovum dan sperm dan kemudian terjadi persenyawaan, dan di sini katanya dikatakan proses ini tidak memakan masa sampai 40 hari, di bawah 40 hari, mungkin 1 minggu atau lebih daripada 1 minggu, dan berkaitan dengan hukum pengguguran bagi fasa ini. Di sana ada beberapa pandangan para fuqaha, di antaranya adalah pandangan daripada mazhab Hanafi yang menyatakan boleh untuk digugurkan pada fasa ini sekalipun tidak ada sebarang keuzuran. Ini adalah permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah, jadi ada beza pandangan antara satu fuqaha dengan fuqaha yang lainnya. Kemudian ada juga pandangan daripada setengah mazhab Syafi'i, yaitu misalnya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya sekalipun masih pada fasa ini maka haram untuk digugurkan jika tidak ada sebarang keperluan untuk menggugurkannya, tidak ada sebarang udzur di situ, alasan untuk menggugurkan. Ini adalah fase yang pertama. Kemudian beralih kepada fase yang kedua, yaitu fase yang dinamakan sebagai mudghah, di mana mudghah ini dikatakan sebagai permulaan penciptaan janin dan mulai terlihat tanda bentuk-bentuk janin, sekalipun tidak ada tanda-tanda seperti seorang manusia, tapi pembentukan itu sudah dimulai, dan ini biasanya katanya akan terjadi selepas minggu keempat melewati 40 hari dan sampai nanti kepada fasa yang berikutnya, yaitu fasa yang terakhir sampai berumur 120 hari Hijriah. Sebab ini adalah pandangan dari segi syariah, jadi kita kena berikan masa dengan kiraan Hijriah, bukan kiraan Masihi. Jadi pada fasa yang kedua ini, di sana juga ada perbezaan pandangan para ulama. Jadi dari mazhab Syafi'i juga sebahagiannya menyatakan makruh untuk digugurkan pada fasa ini jika tidak ada sebarang keuzuran, dan ada juga fuqaha yang lain menyatakan bahwasanya boleh, harus untuk digugurkan sekalipun di sana tidak ada sebarang keuzuran, dan yang selebihnya menyatakan bahwasanya haram untuk digugurkan pada fasa ini jika tidak ada sebarang keguguran. Jadi berkaitan dengan permasalahan kita yang tadi dinyatakan pada permasalahan wanita yang mendapatkan disahkan menghidap kanser pada fasa kehamilan, jika dia berada pada 2 fasa ini, jadi itulah pandangan para fuqaha, tidak ada keuzuran pun ada yang mengharuskan dan ada yang mengharamkan. Kemudian terlebih lagi ketika dia berada pada sabab yang kuat untuk menyebabkan dia terpaksa untuk merelakan kandungan yang dikandungnya tersebut. Oleh karena itu menurut analisa para fuqaha kontemporeri,
mereka dan juga para dari pusat-pusat institusi fatwa, diantaranya institusi fatwa Malaysia, institusi fatwa Mesir, kemudian Majma' Fiqh Islami yang berada di kota Mekah. Mereka di situ memberikan satu ulasan dan satu keputusan bahwa sekiranya ada alasan yang memang mendesak bagi seorang ibu yang menghidap sebarang penyakit yang boleh membawa kepada kematian dan syarat untuk melakukan perubatan adalah dengan cara dia merelakan janinnya setelah melalui proses nasihat daripada pakar perubatan yang memang pakar di bidangnya dan boleh dipercayai, maka di sini tidak mengapa bagi seorang ibu untuk merelakan janinnya tersebut demi mendapatkan proses perawatan yang diperlukan demi kesehatan tubuhnya. Ini adalah tadi fase yang kedua dan fase yang ketiga, fase pertama dan fase yang kedua. Kemudian kita beralih kepada fase yang terakhir, yaitu dinamakan sebagai fase nafkhur ruh, di mana di situ ditiupkan ruh yang dikatakan oleh para ulama adalah ketika mencapai kandungan ini telah mencapai usia 120 hari Hijriah ataupun 4 bulan Hijriah. Jadi pada fase ini janin sudah terbentuk dengan sempurna, sudah mengalami perjalanan menuju situasi yang menuju keberadaannya sebagai seorang manusia, maka di sini tidak ada perbezaan pandangan lagi di antara para ulama. Mereka semua bersepakat dari empat mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali menyatakan haram untuk dilakukan sebarang pengguguran pada janin pada fase yang terakhir ini. Dan bahkan kalau kita rujuk kepada salah satu kitab daripada mazhab Hanafi, yaitu Al-Bahrul Raid, di situ dinyatakan bahwasanya tidak ada alasan apapun yang membolehkan seseorang untuk menggugurkan bayi yang berada dalam fase tersebut, sekalipun itu berkaitan dengan alasan penyakit misalnya atau pengobatan ibu. Jadi kalaupun boleh diusahakan, kena dikeluarkan bayi ini dalam keadaan hidup, kemudian dilakukan perawatan bagi penyakit tersebut. Namun pandangan ini juga dianalisa oleh institusi fatwa secara modern sekarang ini, kontemporari, dan para ulama pada masa ini menyatakan bahwasanya jika memang berdasarkan kepada nasihat daripada pakar perubatan, tadi kita sudah dengarkan, ada dua pakar kita di sini, Dr. Nadia juga Dr. Hari, yang dimana dalam proses untuk perawatan ini adalah tidak mudah. Mereka akan melakukan meeting, mesyuarat dulu dengan beberapa pakar, karena katanya rawatannya kompleks, ada radioterapi, kemoterapi, ada targeted terapi, ada pembedahan dan lain sebagainya. Dan itu memerlukan kepakaran yang tidak calang-calang. Jadi artinya di sini memang mereka dah sepakat bahwasanya inilah salah satunya jalan untuk menyelamatkan ibu, maka para di institusi fatwa tersebut, di antaranya institusi fatwa Malaysia tahun 1990 menyatakan bahwasanya harus untuk merelakan baby walaupun dalam stage yang terakhir ini, dalam fase yang terakhir ini, demi menyelamatkan nyawa ibu. Karena juga berdasarkan kepada ada kaidah fikih yang menyatakan idza ta'aradat mafsadatani ru'iyat bi akbarihima wa birtikabi akhafihima. Jadi jika ada dua permasalahan yang mendesak, yang darurat, ada dua perkara yang darurat, maka kita kena selamatkan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil, yang lebih rendah. Jadi di sini situasinya ibu adalah merupakan yang lebih penting dalam situasi sebegini, dan baby ini adalah boleh dikatakan yang lebih kecil kepentingannya, maka boleh pilih adalah mengorbankan yang lebih rendah berbanding yang lebih besar kepentingannya tadi tersebut jika ada pertentangan kepentingan di sini antara hidup dan mati. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dr. Harry, silakan. Alright. Daripada pandangan Islam tadi, terima kasih Dr. Fitriah ya. Tapi saya nak tambahkan sedikit daripada pandangan sains ya. Daripada pandangan sains, kita tahu dekat Malaysia ya, Penal Code atau Kanun Keseksaan Jenayah ya 312, ini famous untuk ONG ya, untuk sakit puan ya, adalah satu kesalahan bila menggugurkan kandungan, boleh dipenjara hingga 2 tahun dan sebatan. Tetapi Kanun Keseksaan Jenayah 312 ini juga ada tambahan,
dibolehkan ya untuk kasus-kasus atau kes yang mengancam nyawa ibu. Dan untuk menentukan atau mengambil kira mengancam nyawa ibu tadi, kena ada 2 pakar. Tidak boleh seorang sahaja. So maknanya bila pada kes ini ada kanser payudara, ya, kena pakar daripada sakit puan, juga pakar daripada pakar kanser lah, macam Dr. Nadia yang tadi mention lah. So memang kena ada 2. Itu yang ada dekat Malaysia lah untuk decision untuk mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan atau continue dengan atau meneruskan kehamilan. Okey, terima kasih Dr. Harry atas pertambahan maklumat tersebut. Okey, dan Dr. Fitriah juga. So, so the keyword yang saya dapat daripada Dr. Fitriah tadi adalah bergantung pada keadaan ibu tersebut, di mana ianya berdasarkan again keputusan daripada pelbagai pandangan pakar, okay, yang ada untuk memberi yang terbaiklah cadangan rawatan yang terbaiklah kepada ibu tersebut. Jadinya dalam kes ini sekiranya ianya adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu, betulkan saya Dr. Fitriah, tadi Dr. Fitriah cakap ianya adalah harus ya untuk menyelamatkan nyawa ibu. So di sini kiranya ibu tu boleh menggugurkan kandungan tersebut atas cadangan para pakar perubatan lah setelah dilihat segala keputusan perubatan beliau. Okay. Oleh itu boleh saya dapatkan pula pandangan Dr. Fitriah sekiranya rawatan terhadap kanser payudara tersebut ada, terhadap ibu hamil ni, ada diberikan oleh pakar-pakar perubatan kita. Tapi bagaimana pula situasinya sekiranya isteri tersebut dilarang, isteri tersebut yang hamil ini dilarang untuk mendapatkan rawatan terhadap kanser payudara beliau daripada suami, malahan dipaksa pula oleh suami atau keluarga untuk meneruskan kandungan tersebut. Walhal telah dinyatakan jelasnya daripada pandangan-pandangan pakar perubatan, iaitu ianya akan memudaratkan isteri itu sendiri sekiranya diteruskan juga kandungan inilah. Dr. Fitriah. Terima kasih Dr. Liza. Rasanya kasihan kita kalau dengar situasi macam itu, dahlah sakit, kemudian dalam keadaan mengandung ini kan satu hal kan, kadang kita wanita lah yang boleh merasakan ada situasi-situasi yang tidak boleh kita kawal, kemudian ditambah lagi kita terkena penyakit, jadi ini adalah berat cobaannya bagi wanita yang dalam situasi begini, dan ditambah lagi dari pihak suami juga tidak mengizinkan untuk mengambil sebarang perubatan secara medik disebabkan karena lebih risaukan kondisi kehamilan. Dia lebih sayangkan anak lah kalau dalam situasi begitu dibandingkan bakal anak, bukan anak lagi, sebab belum keluar lagi berbanding istrinya. Jadi di sini juga karena yang diminta daripada saya adalah pandangan syariah, jadi saya akan coba huraikan pandangan syariah berkaitan dengan perkara sebegini. Jadi kita tengok dulu pandangan syariah berkenaan dengan hukum berubat bagi orang yang terkena penyakit. Jadi di sana ada beberapa pandangan fikih. Yang pertama iaitu pandangan daripada mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki mengatakan bahawasanya mengambil perubatan bagi seseorang yang disahkan sakit, tak kira apa sakitnya itu, adalah sifatnya mubah, harus. Artinya itu adalah pilihan pribadi. Jadi bagi sesiapa yang sakit, bagi pandangan yang pertama ini menyatakan adalah itu adalah hak pribadi, apakah dia nak mengambil ubat ataukah tak nak berubat, itu adalah
hak dia. Itu pandangan yang pertama, karena kita melihat kepada pandangan fikih, dan di sini adalah fikih permasalahan yang sifatnya ijtihad. Jadi ada perbezaan lagi pandangan antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Kemudian pandangan yang kedua, yaitu yang berasal daripada mazhab Syafi'i, mazhab kita menyatakan bahwasanya berdasarkan kepada nas-nas yang didapat daripada hadis Rasulullah SAW dan juga daripada nas Al-Quran menyatakan bahwasanya disunnahkan bagi seseorang yang berada dalam situasi sakit untuk dia mengambil jalan mencari kesembuhan dengan cara berubat berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan daripada seorang Arab. Di sini ada qalatil A'rab. Arab di sini kalau kita jumpa dalam nas teks Al-Quran, teks Al-Hadis, Arab ini bukan artinya dia orang Arab, tapi Arab ini biasanya orang-orang Badui, yaitu orang-orang yang punya kabilah yang dia hidup jauh dari keramaian. Kalau kita mungkin di sini macam orang asli macam gitulah. Jadi qalatil A'rab, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala natadawa, apakah kita perlu untuk berubat ketika kita dalam keadaan sakit? Maka kata Rasulullah, qala na'am, ya betul, kamu harus berubat. Ya ibadallah tadawaw, wahai hamba-hamba Allah, maka ambillah ubat. Fa innallah lam yada'u da'an illa wada'alahu shifaan. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan sebarang penyakit kecuali dia telah memberikan juga penawarnya. Dan penawar ini kita tidak boleh dapatkan sendiri. Kita kena bertanya kepada ahlinya. Kita mencari kepada orang yang ahli. Dan dalam situasi yang sebegini, yaitu adalah penyakit yang berkenaan dengan kanser, ini bukan penyakit yang main-main. Jadi kita kena tanya kepada ahlinya. Jika dia dalam tahap yang tidak belum sampai, dia ada stage-nya kan. Saya pun ini adalah Dr. Nadia dan Dr. Hari adalah yang pakar di sini. Stage-stage bagi penyakit ini dia ada stage-nya. Mungkin ada stage yang dia tidak sampai, masih jauh untuk dianggap akan membawa kepada kematian, maka boleh kita katakan ini ikut kepada pandangan mazhab Syafi'i adalah sunnah, disunahkan bagi orang tersebut untuk mengambil perubatan dan bertanya kepada pakarnya, bukan bertanya kepada yang bukan pakarnya. Kadang karena mungkin dia akan mengambil kepada alternatif lain. Karena risaukan tadi itu, dia risau kalau seandainya dia mengambil perubatan secara medik, mungkin risau nanti akan memberikan pengaruh kepada kandungan istrinya, maka akhirnya beralih kepada pakar perubatan alternatif. Sedangkan di sini Rasulullah berkata bahwasanya antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwasanya perkara berkaitan dengan penyakit ini kena tanya ahlinya. Ahlinya adalah orang medik. Sebab kita mungkin ada pengalaman juga, ada jumpa beberapa orang yang dia sudah disahkan oleh medik bahwasanya dia kena cepat-cepat menjalani perubatan sebab kalau lambat akan boleh mengancam nyawa. Tapi kemudian dia beralih kepada perubatan alternatif disebabkan karena orang cakap sana sinilah penyakit ini buatan dan lain sebagainya. Akhirnya kita dengar-dengar berita dah berjumpa dengan sang penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sempat menjalani rawatan medik. Jadi di sini tadi setelah kita tengok pada pandangan para ulama di sini, maka ada yang mengharuskan dan ada yang mensunnahkan, lihat kepada situasinya. Tapi kalau saya tengok, kita tengok lagi ada ulama yang menyatakan kalau kita ikutan kepada kaidah fikih, di sana menyatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil maslahah, bahwasanya menolak segala keburukan ini lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Jadi menolak keburukan di sini adalah berubat. Jika situasinya memang sudah akan mengancam nyawanya, maka dia boleh meningkat daripada yang tadi sifatnya hanya sekedar sampai sunnah saja, dia boleh akan meningkat sampai wajib bagi kita untuk mengambil perubatan menangani penyakit kita, karena tubuh kita ini adalah milik Allah dan kita adalah khalifah, kita adalah yang dipinjamkan, sebagaimana misalnya kita dipinjamkan kereta oleh orang. Ketika kereta ini mengalami kerosakan, kita wajib untuk memperbaikinya sebelum kita kembalikan ke pemiliknya. Begitu juga situasi kita sebagai manusia yang dimana Allah meminjamkan kepada kita tubuh badan ini, maka ketika ada rasa kerosakan wajib bagi kita untuk menjalankan amanah ini dengan menjaga sebaik-baiknya dan mengobatinya jika dalam situasi yang memerlukan kepada pengobatan.
Jadi di sini sulit juga kalau kita masuk ke dalam ranah rumah tangga orang kan. Jadi kita hanya boleh tengok kepada sistem hukumnya macam mana situasinya yang sebegitu. Jadi suami melarang sedangkan isteri memerlukan kepada penanganan perubatan medik. Jadi seperti itulah yang tadi saya sampaikan, boleh jadi sampai tahap wajib lah kalau memang dah mengancam nyawa perubatan ini. Okey, terima kasih Dr. Liza. Terima kasih Dr. Fitria atas perkongsian tadi. Ingin saya rasa perbincangan untuk soalan ni agak menarik. So mungkin saya boleh minta pandangan Dr. Harry ataupun Dr. Nadia untuk berkongsi pengalaman sekiranya pernah berhadapan dengan situasi pesakit macam ni. Ada apa pandangan ataupun apa pengalaman Dr. Harry ataupun Dr. Nadia, dan pada pandangan saya, adakah mereka ini diberikan ataupun dicadangkan untuk mendapatkan rawatan kaunseling ke ataupun macam mana? Dr. Harry ataupun Dr. Nadia boleh kongsi? Saya kongsikan dua ya pengalamannya. Satu pengalaman saya berhadapan dengan satu wife, berkebetulan suami daripada Arab ya, Middle East. Masa tu denyutan jantung baby ya, memang dah teruk, kita syorkan atau kita galakkan untuk operation. Tetapi isteri tanya dengan saya kena minta izin dulu suami sebelum kita hantar untuk buat operation. Masa tu operation datang suami datang kata bila Allah Ta'ala kata selamat doktor, selamat. So teruskan sahaja. Saya pun terkedu masa tu. Lepas tu saya kata dengan husband, betul, saya pun sama, saya sama Muslim, sama dengan saudara. Tapi saya juga diberi ilmu oleh Ta'ala, dititipkan, bukan diberi, dititipkan oleh Allah Ta'ala. Bila tak buat apa-apa, kita ada hak anak tu. Ada hak anak, ada hak isteri. So bila memang encik nak tanggung, boleh, saya hormati. Tapi bila discuss, kita berdiskusi dengan husband, lama-lama cair. Dibenarkan untuk operation. Keyword dia communication. So maknanya terkadang kita kena bagi penjelasan yang lebih. Bila memang kita bagi patient tu memang tak boleh terima, kita boleh panggil kita punya senior, kita punya profesor atas kita lagi untuk menjelaskan lebih lanjut. Yang lebih pakar lagi kita panggil. Itu yang scenario pertama. Yang kedua, saya dapat satu case cancer. Kanser yang memerlukan kanser bahagian sakit puan ya, yang memerlukan rawatan, tetapi dia kata saya nak ambil alternatif doktor. Saya nak buat rawatan Islam. Apa pandangan doktor? So saya kata saya tak ada nak kata pandangan Islam saya nak menolak, tapi alangkah baiknya bila kita buat bersama. Rawatan Islam juga, rawatan doktor juga. So kita bagi alternatif. So jangan kita jadi musuh pasien. Kita jadikan kawan supaya dia tak lari hanya buat rawatan yang non-medik tetapi dia lupakan rawatan medik. Itu pengalaman saya, Prof. Liza. Terima kasih. Dr. Nadia, hendak berkongsi pengalaman? Banyak juga sebenarnya ya. Okey, tapi secara doktor ambil dua jugalah sebab Dr. Harry bagi dua, saya bagi dua juga. Okey. So pertama ni menarik apa yang Dr. Fitriah dah bincangkan tadi ya, sebab realitinya walaupun kita dunia semakin maju, banyak evolusi moden lah apa semua kan, dengan perawatan, pengesanan dan sebagainya. Begitu juga dengan tahap ataupun education level. Okey. Manusia sekarang ni walaupun di luar bandar tak semestinya semua tahap secondary school saja, betul tak? Mungkin ada yang dah ambil diploma dan sebagainya, maksudnya, dan juga mungkin budaya membaca tu semua dah teknologi, walaupun di luar bandar ada wifi boleh stream live kita contohnya. So dia ada maklumat tu sampai. Realitinya masih juga ada wanita ni mungkin agak memang sensitif topik ni, tapi wanita yang hamil, yang kita cakap pasal wanita Islam lah kes-kes yang doktor ada, memang ada jumpa wanita Islam yang hamil di mana contoh mungkin pasangan ni sudah lama cuba nak dapat anak. Dan dia mengandung. Mengandung pada mungkin usia yang agak lewat,
contoh 35-38, itu situasi yang biasa kan sekarang kan, wanita kahwin pada masa usia begitu. Dan dia mengandung. Unfortunately, dia disahkan menghadapi kanser payudara. Okay, didiagnose, confirm kanser payudara tahap pertama. Maksudnya peringkat awal. Peringkat awal. Macam yang Dr. Harry dah cakap tadi, kanser payudara ni pun sebenarnya dia ada jenis-jenis dia. Dia ada agresif, dia berbeza. Tanpa sakit ini, alhamdulillah, kanser dia tahap pertama dan bukan yang jenis jahat, yang tak agresif sangat pun. Tetapi situasi dia di mana dah merancang nak dapatkan anak lama jadi excited kan dapat first pregnancy pada usia yang macam tu. Suami dan ahli keluarga suami semua happy lah. Tapi bila tahu dia mengandung, makanya semua decide dia kena meneruskan kandungan. So macam Dr. Fitriah cakap, sedih dekat pesakit tu juga kan, ujian yang besar. Jadi kita pun duduk berbincang. Jangan lupa pakar-pakar perubatan manusia juga. So kita selalu fikir, berbincang berdasarkan bukti. Kajian, bukan suka-suka mana yang terbaik untuk pesakit dan juga kandungan. Dan tak semestinya semua kandungan kena digugurkan. Kalau disahkan menghadapi kanser payudara, apatah lagi kalau kandungan berada di tempoh kehamilan yang macam tadi Dr. Fitriah kan, Islam sangat cantik. Dia pun dah ada benda-benda tu. So dalam sains pun dah ada relationnya. Memang kita tidak boleh kita doktor tidak akan pengguguran kehamilan tu kan, kita tidak akan cadangkan biasanya untuk tahap selepas 12 minggu pertama kehamilan biasanya. Sebab kita cuba selagi tidak membahayakan bayi, tidak membahayakan ibu. Sebab kita cuba alternatif lain. Okey. Masalahnya situasi yang ini berlaku pada ibu yang pada wanita yang sudah lama cuba untuk hamil. Masalahnya tidak dapat sokongan yang bagus daripada suami dan juga ahli keluarga yang lain. Dia menangis-nangis sebab dia pun tak tahu. Padahal rawatan yang kita boleh berikan terbaik untuk dia, tak semestinya kena gugurkan kandungan itu. Tapi disebabkan desakan, depres, dia akhirnya tak datang dah jumpa doktor. Hanya 2 kali jumpa doktor. So kita tak tahu apakah jadi pada dia dan juga bayi itu. So yang ni yang kita tak nak. Kita nak para wanita sebab sekarang ni kita cuba cari ilmu daripada kita tak tahu, kita tahu. Dan kita tahu mana apa hukumnya, boleh ke tidak, macam tu. Bukan berdasarkan hukum Islam Dr. Fitriah kan, segala prinsip-prinsip maqasid dan sebagainya. Dan kita cuba cari jalan, berbincang dengan macam Dr. Harry cakap juga tadi, mungkin kalau dengan doktor 2 orang ni tak jalan, dia mungkin kena orang yang lebih superior. Sebab kita kadang-kadang cara kita berkomunikasi ni mungkin berbeza, betul tak? So kita banyak cara alternatif yang kita boleh buat, tapi jangan pula para pendengar hari ni menonton dengar gugur takut, tak nak jumpa doktor dah. Jangan. Kes ini memang jarang juga, 1 dalam 3,000 Dr. Harry biasanya statistik mengatakan, dan kita memang kita akan cuba beri rawatan yang terbaik untuk ibu dan juga bayi. Dan betapa ramainya wanita-wanita yang hamil dan disahkan menghadapi kanser payudara, okey je, baby dan ibu akhirnya selamat. Dan mereka hidup 5 tahun, 10 tahun. Tak ada pun kanser datang balik. So kena dapatkan orang kata jumpa yang pakar, berbincang. Jangan stres sorang-sorang, maklumat tak sampai. Kesian dekat ibu, kesian dekat baby. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nadia. Okay. So sebelum kita ke soalan seterusnya, saya cuma ingin mengingatkan para pendengar kita yang kita sedang berlangsung secara FB Live di ISI USIM. So kami mengalu-alukanlah sebarang komen maupun soalan kepada para panel kita dan kita akan berbincang di hujung diskusi kita nanti ya. Okay. So seterusnya soalan saya tujukan kepada Dr. Harry. Berkenaan dengan bila kita mengandung dan lebih-lebih lagi berkenaan dengan kanser payudara. Okay, saya rasa antara soalan yang ditanya atau agak merunsingkan para wanita yang hamil ni adalah bolehkah mereka ini yang mengalami kanser payudara ketika hamil menyusukan badan selepas bersalin. Dr. Harry? Alright.
Susu badan selepas bersalin ya untuk pasien-pasien kanser payudara, bila pasien tengah dalam terapi kemoterapi atau hormonal terapi, ya, memang tidak digalakkan dan memang tidak bolehlah, ya. Tetapi untuk kes tertentu, katakan kanser masa mengandung dah dapat kemoterapi, dah settle, dah buat operation masa mengandung pun hingga cukup bulan, bersalin normal sama ada atau bersalin secara operation, dan pasien memang bukan dalam rawatan kemoterapi. Untuk kes tersebut boleh untuk dapatkan breastfeeding, ya, untuk mendapatkan bagi susu badan, ya. Tapi bila pasien dalam terapi memang tak boleh lah. Untuk kemoterapi sama ada radioterapi atau hormon. Untuk hormon terapi, ya. Alternatif lain saya rasa Dr. Fitriah pun bersetuju, ya, bagi ibu susuan lah. Kita minta ibu susuan lah untuk baby itu, ya. Maknanya memang tak boleh lah bila dalam kemoterapi atau radioterapi. Okay, terima kasih Dr. Harry. Right, so okay, so kalau macam tu, bagaimana pula saya tujukan soalan kepada Dr. Fitriah. Okay, kita telah berbincang mengenai risiko-risiko maupun tanda-tanda dan juga rawatan untuk wanita hamil ni yang mengidap kanser payudara ni, ya. So bagaimana pula, ya, pandangan Dr. Fitriah dari sudut syariah lah, ya, sekiranya wanita ini digalakkan untuk menjalani pembedahan rawatan kesuburan, contohnya untuk mengikat fallopian tube mereka, okay, sebagai rawatan optimum kanser payudara tersebut. Okay. Pada pandangan Dr. Fitriah, adakah cadangan ini dibenarkan atau dibolehkan dalam Islam ataupun ianya dilihat sebagai salah satu cadangan rawatan yang ekstrim? Dr. Fitriah? Dr. Liza, di sini berkaitan dengan upaya perubatan yang fallopian tube, ya, rawatan kesuburan fallopian tube. Jadi di sini kita kembali dulu kepada maqasid syariah, sebab kita orang Islam memang tak boleh lepas daripada panduan dasar dalam kita menjalankan agama kita, yang dimana dirangkum dalam maqasid syariah 5 perkara yang kita kena jaga, iaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta. Di situ dalam upaya untuk menjaga keturunan adalah dengan kita digalakkan dan disunahkan, bahkan terkadang sampai tahap diwajibkan untuk berkahwin. Disebabkan apa? Disebabkan karena untuk menjaga salah satu maqasid syariah itu, yaitu untuk menciptakan keturunan. Jadi di sini dalam perkara yang berkaitan dengan salah satu alternatif yang diambil oleh pakar perubatan dalam melawan penyakit yang diderita oleh pasiennya, yaitu dengan cara melakukan mengikat saluran rahim, ya, fallopian tube. Ataukah saya silap? Betul, fallopian tube. Kilang telur. Okey, baik. Yang artinya di sini akan menyebabkan si wanita ini tidak dapat memiliki anak. Okey, jadi kita kembali kepada prinsip syariat dan kita kembali kepada kaedah daripada kaedah fiqhiyah. Sebab itu di dalam fikih di sana ada kaedah-kaedah yang sudah dipersiapkan dalam kita menjawab berbagai cabaran, permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Di antaranya salah satunya inilah alternatif perubatan adalah dengan fallopian tube. Jadi di sini kita tengok kepada kaedah fikih yang menyatakan bahwasanya ad-darurah tuqaddar biqadariha, bahwasanya darurat ini akan diberikan kadar sesuai dengan tingkatan daruratnya tersebut. Jika sekiranya pelaksanaan proses fallopian tube ini, mengikat fallopian tube ini adalah merupakan salah satu alternatif
masih ada alternatif yang lainnya, maka tidak dikatakan dia telah masuk kadar darurat. Karena di sini yang menjadi kadar darurat adalah apabila tidak ada pilihan yang lain, hanya itu saja satu-satunya pilihan yang boleh diambil untuk mengobati suatu penyakit, dan jika tidak dilakukan, maka para pakar perubatan boleh memberikan keputusan yang confirm bahwasanya ini akan menyebabkan dia akan kehilangan nyawa. Maka dalam situasi sebegitu, jika memang pengikatan fallopian tube ini adalah merupakan satu-satunya cara yang boleh ditempuh untuk menyelamatkan nyawanya, maka itu boleh. Berdasarkan tadi kepada kaedah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Begitu juga ada kaedah yang lain mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat, yang artinya pada asalnya mengikat saluran rahim ini adalah sesuatu yang terlarang dalam agama karena bertentangan dengan salah satu prinsip daripada maqasid syariah. Namun ketika dalam keadaan yang situasinya darurat dan tak ada pilihan lain, maka dia boleh dilaksanakan. Akan tetapi kalau sekiranya dia hanya menjadi salah satu alternatif sahaja dari beberapa alternatif yang boleh ditempuh, maka ini akan bertentangan dengan prinsip daripada syariah. Itu saja yang dikandungi dalam ajaran syariah ini. Apakah dia satu-satunya yang menjadi pilihan, ataukah boleh masih ada pilihan yang lain? Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Jika sekiranya dia dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain selain hanya pilihan itu sahaja, maka tidak ada dosa baginya untuk melaksanakan perbuatan yang awalnya haram tersebut untuk dilaksanakan. Jadi di sini kita melihat itu sajalah daruratnya di mana. Apakah darurat salah satunya, ataukah darurat ada pilihan-pilihan yang lain. Maka sekiranya ada pilihan yang lain, maka rawatan yang sebegini dalam pandangan syariah boleh dielakkan, kena dielakkan, sebab dia akan bersinggungan dengan salah satu prinsip daripada maqasid syariah. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Dr. Heri dan juga Dr. Nadia. Oke, terima kasih. Okay, terima kasih Fitriah. Dr. Heri atau Dr. Nadia? Ya, ada tambahan sedikit lah ya. Sebenarnya untuk mengikat ni dia kompleks ya untuk perancangan keluarga ya. Tak semestinya ikat ya, tak semestinya ikat untuk perancangan keluarga. Banyak option atau banyak jenis-jenis lain yang kita boleh offer atau kita tawarkan kepada pesakit ya. Tetapi memang perancangan keluarga ini tidak boleh yang mengandungi unsur-unsur hormonal. So yang terbaik itu letak alat dalam rahim yang saya rasa memang tidak bertentangan dengan syariah ya. Pasal memang kita tak membuat krip macam Allah Taala, kita tak betul-betul putuskan tak boleh mengandung lagi atau ada anak di kemudian hari. Jadi yang terbaik itu sebenarnya letak alat dalam rahim atau kita panggil intrauterine contraceptive device, IUCD. Tapi memang kita tak galakkanlah untuk mengambil hormonal sama ada pil ataupun injection. Tapi memang kena betul-betul perancangan keluarga. Pasal kita tak nak bila pasien-pasien yang ada kanser payudara tiba-tiba termengandung. Yang mana memerlukan rawatan kemoterapi maybe. Masa itu perlu. So kita tak nak benda itu terjadilah. Ya. Tapi tak semestinya untuk ikat. Saja daripada saya. Okay, terima kasih Dr. Heri. So bila bercakap pasal perancangan keluarga ya, untuk especially kepada para wanita yang telah didiagnose sebab mengidap kanser payudara ya, lebih-lebih lagi sekiranya mereka sebelum ni pernah mengandung dan didiagnose mengidap kanser payudara. So susulan daripada itu saya nak minta pandangan Dr. Heri pula lah untuk berkongsi pengalaman doktor mengenai keluhan ataupun permasalahan daripada pesakit-pesakit yang ada kanser payudara ni tentang permasalahan mereka ketika hamil dan sewaktu mengikuti rawatan susulan selepas itulah.
Apakah antara kegusaran mereka termasuk sama ada mereka ada peluang lagi tak untuk mengandung pada masa hadapan, ataupun sebenarnya peluang itu semakin nipis. Macam mana Dr. Harry, boleh kongsi? Bila pasien dengan kanser payudara ya, kita kena tengok jugalah jenis kanser payudara dia apa. Macam Dr. Nadia tadi udah highlight ya, ada yang jenis yang estrogen dependent, ada yang estrogen progesteron dependent ya, maknanya hormon-hormon. Hormon-hormon itu masa mengandung akan meningkat, akan naik. So untuk pasien-pasien yang jenis yang memang dia ada problem dengan hormon, kita memang tak adalah nak galakkan sangat untuk mengandung secepatnya. Tapi bukan kata tak boleh langsung mengandung. Maknanya bila memang pasien dah dapat operation, dah dibuang dah kanser, kebetulan pun stage pertama masih awal lagi, dah komplit dah kemoterapi, komplit radioterapi, terkadang dapat hormon terapi juga. Bukan semestinya tak boleh langsung mengandung. Tetapi kita galakkan ya, bila pasien-pasien yang ambil kemoterapi, tak semestinya lah kanser payudara ya, banyak kanser lain, jenis lain juga. Sekurang-kurangnya 6 bulan selepas last kali atau terakhir mendapat kemo. Sekurang-kurangnya minimum. So bila dah boleh dalam 1 tahun tu lagi baik. Dan kita kena tengok secara menyeluruh ya, condition mak, ibu yang nak mengandung ni, sama ada darah dia cukup ke. So maknanya untuk yang di luar sana ya, sama ada puan ada apa-apa masalah kesihatan ya, kencing manis ke, kanser ke, plan untuk mengandung, yang pertama sekali tu kena kontrol dulu masalah penyakit tu. Maknanya macam mana tahu terkontrol ke tak? Jumpa dengan doktor. Jangan jumpa dengan doktor sakit puan masa mengandung sahaja. Kita ada klinik sebelum mengandung. Kita panggil pre-conception clinic. Maknanya kita plan nak mengandung, ya, untuk para wanita di luar ya, datang jumpa dengan doktor, sama ada doktor family medicine dekat klinik kesihatan ke, bagi tahu saya ada masalah kesihatan, saya teringin nak mengandung, doktor akan tengok status dia. Nanti doktor akan bagi tahu, oh puan sekarang ni dah boleh untuk mengandung, ya, tak semestinya tak boleh langsung mengandung. Hanya kes-kes tertentu sahaja yang memang langsung tak bagi boleh mengandung, macam masalah jantung yang sangat berat ya. Tapi bila masalah jantung yang level dia tak memudaratkan, masih dibolehkan lagi di bawah pengawasan doktor lah ya. So itulah mesej yang saya nak sebarkan ya, nak bagi dekat para pendengar FB kita pada hari ini ya. Tak semestinya absolutely atau tak semestinya tak boleh langsung mengandung, tapi kita kena menilai ya. So maknanya doktor sakit puan akan bekerjasama balik dengan doktor bedah, dengan doktor bahagian kanser payudara ya, untuk menentukan masa ini dah selamat tak untuk mengandung. So tak semestinya. Dan bila katakan fertility issue ya, kesuburan tu memang adalah bila pasien-pasien ambil kemoterapi tu dia akan menurunkan masalah fertility ya, tapi tak semestinya tak boleh. Tak semestinya tak boleh ya. Itu saja, Roliza. Okay. Dr. Nadia maybe. Ya, terima kasih Dr. Harry. Dr. Nadia nak beri pandangan? Boleh beri pandangan? Ringkasan sajalah mungkin pendengar kata, ya Allah kompleksnya hari ni apa ni kemoterapi, contohnya tiba-tiba nak kena ikat pula saluran tube ovari, kilang telur dan sebagainya. Ingat, ini adalah pilihan, bukan pilihan, kepelbagaian dalam rawatan yang kita berikan berdasarkan faktor pesakit. Individu tak sama. Okey, faktor pesakit tersebut, usia, jenis sejarah perubatan dan sebagainya, dan juga faktor kanser tersebut. Okey, kanser pun yang kita tahu sedia maklum pelbagai jenis, tahap yang mungkin berbeza, dan juga mungkin tahap awal, tahap yang tak agresif hanya memerlukan pembedahan, cukup. Dia tak perlu kemoterapi pun. Dan pula kita tengok dia punya kanser bukan dan jenis yang tidak hormonal reseptor negatif. Maksudnya dia tak layak, dia tak boleh, tak ada efek pun dia ambil ubat hormonal terapi yang kita bagi 3 tahun ke 5 tahun. Contoh. So maksudnya dia rawatan optimum terbaik dia adalah pembedahan sahaja.
So dia tak perlu kemoterapi, dia tak perlu hormonal therapy, dan juga mungkin dia tak perlu radiation therapy. Alhamdulillah, simple. Ada banyak yang macam ni. So hari ni bila dengar talk, okay, saya mungkin jatuh pada grup yang tadi, yang simple ni. So jangan rasa stres. Cuma kita tahu, banyaknya kepelbagaian rawatan yang doktor boleh offer. Jangan, itu pasal bila kita tahu kenapa pesakit itu rawatan dia kompleks sangat. Kenapa pesakit yang ini dia hanya buat pembedahan sangat. Sebab orang tak sama, penyakit tak sama, stage tak sama. Tapi apa yang sama? Doktor mahu yang terbaik untuk pesakit dan juga bayi lah. Kandungan agar dapat dilahirkan sempurna sifatnya. So ibu dan anak sama-sama sihat. Itu aim, objektif kita untuk semua wanita-wanita sekiranya disahkan menghadapi kanser payudara. Na'uzum zalik lah. Tapi sekiranya, makanya ada bright future dengan syarat pengesanan awal, tahap awal. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Nadia. So kita buka lagi kepada para pendengar untuk apa-apa soalan ataupun komen. Okay, dan saya tertarik kepada your last words Dr. Nadia tadi tu berkenaan dengan pencegah, maksudnya early detection lah tentang kanser payudara ini, iaitu maksudnya kita sebagai wanita terutamanya, betul Dr. Nadia, untuk yang at the moment 40 umur yang 40 ke atas kena buat mammogram. Okay. Sebagai screening lah untuk kanser payudara kan. Dan sekiranya ada sesiapa yang ada yang mengetahui ada sejarah dalam keluarga untuk pernah ada kanser payudara juga, kena ambil cakna lah bahawa untuk pergi mendapatkan screening, terutamanya mammogram screening So kalau kita ada persoalan daripada para pendengar, sebenarnya saya rasa ini lebih kepada memohon pandangan. Saya tujukan kepada Dr. Harry kalau boleh memberi sedikit ulasan. Dia berkenaan dengan rawatan kesuburan. Salah seorang pendengar kita bertanya tentang kesuburan yang berkaitan dengan InvoCell. Dr. Harry, so dia memohon untuk memberi ulasan dan juga mungkin sedikit pencerahan lah mengenai InvoCell for IVF treatment. Dr. Harry? Okey, saya bukan bahagian IVF sebenarnya, kesuburannya. Itu dia ada subspecialty lah, tapi saya cuba jawab untuk yang bahagian IVF kita teknologi sekarang IVF kita dah boleh ada genetic screening. Maknanya bila katakan patient tu atau emak dia ada kanser atau ada kelainan genetik lain, masa IVF ni sebenarnya dalam bahasa Melayu dia baby dalam tabung lah, tabung uji lah. Maknanya kita ambil kilang telur daripada wife patient tu, dan kita ambil sperm, kita jumpakan dekat luar. Selepas menjadi embrio, kita letak balik dekat dalam rahim. So maknanya teknologi tu dah ada untuk tengok genetik tu kita boleh tengok mana satu yang elok akan bahagian genetik embryologis dan nanti akan letak yang elok lah ke dalam. Masa nak letak berapa banyak embrio, nak letak 1, 2 atau 3 lah so InvoCell tadi tu lebih kepada teknik dia lah teknik dia. Tapi untuk yang masyarakat awam di luar sana, apa yang saya boleh kongsikan meskipun katakan macam kanser tadi, bila takut nanti ada problem, ada teknologi itu ada untuk melihat genetik tadi untuk masalah kesuburan. Lagi satu untuk masalah kesuburan atau masalah kanser ni yang saya tadi tak
tak sempat nak bagi tahu ya. Rawatan tu tak boleh dekat hospital biasa ya. Rawatan semestinya dekat hospital tertiary center kita panggil, atau hospital yang dekat pusat lah. Maknanya macam UKM, USM ya, Kubang Krian macam tu ya. Alright. Yes, Prof. Liza, saya rasa bila komen untuk fertility. Terima kasih Dr. Harry. So saya ada soalan juga. Sebenarnya bukan lebih kepada soalan, tapi just untuk untuk tahu je lah. Yang masa awal-awal tadi perbincangan, Dr. Harry ada menyatakan bahawa terkini ya, pada zaman kini lah, yang pasal wanita yang mengandung tu, golongan wanita yang mengandung kini didapati lewat, ya ke, pada usia yang lewat, lebih daripada 35 tahun ke atas. Itu adalah realiti sebenar ke Dr. Harry? Betul. Kita punya rate untuk bersalin pun menurun, lebih-lebih selepas COVID ya. Tapi bila kita tengok negara jiran pun macam Singapura, sangat-sangat berkurangan. Dan bila kita dapati sekarang ni wanita-wanita yang berkejaya lah, ya, dia akan delay lah untuk berumah tangga. Apa yang mesej saya boleh sampaikan kepada semua wanita di luar sana ya, masa reproductive age tu yang paling baik tu daripada 17 lah, selepas 17, 18 tahun ya, sehingga kan 35 tahun. Selepas 35 tahun tu akan banyak risiko-risiko lain. So masa reproductive age tu memang yang terbaik lah. Dan kita tengok kes-kes kanser ni pun jarang yang di bawah 30, betul ya Dr. Nadia? Selalunya dia akan selepas tu akan menaik secara statistik ya. Yang ni saya cakap secara statistik lah. So pasal tu kita akan jumpa pasal lambat berkahwin ke, atau lambat ada anak, dan usia meningkat, problem untuk yang kanser payudara itu pun kita akan jumpa lah. Tapi tak semestinya bila kahwin lambat tu atau anak mengandung lambat tu akan dapat kanser payudara. Dia bukan secara langsung lah, tapi statistik berkenaan dengan umur tadi. Terima kasih Dr. Harry. So kayaknya di sini saya rasa apa yang kita boleh rumuskan atau kita boleh setuju bersama panel pada hari ini adalah that wanita-wanita di luar sana, terutama bukan wanita sahaja, but malahan para lelaki juga, sebab bila nak berkahwin kena berpasangan lah kan, dan juga bila nak merancang keluarga tersebut. So kita semua kena cakna lah tentang usia, macam mana Dr. Harry cakap tadi tu, mana usia yang terbaik untuk mengandung. Tapi sekiranya kita decide untuk kahwin lambat sikit dan juga mungkin mengandung lewat sikit, tidak mengapa, tetapi kita kena cakna lah tentang apa-apa sahaja risiko maupun perkara-perkara yang kita mungkin akan hadapi, terutamanya penyakit-penyakit lah yang kita risiko yang ada lah untuk kita dapat penyakit tersebut dengan usia yang meningkat. Sebab kalau ikutkan daripada sudut genetik juga, semakin usia kita meningkat, sel-sel kita pun sebenarnya akan menua atau tua. So disebabkan oleh itu juga menjelaskan kenapa kita meningkat, maksudnya risiko terhadap penyakit-penyakit tersebut meningkat, tetapi ia bukannya satu jaminan bahawa kita akan mendapat penyakit tersebut. Cuma kita cakna supaya kita akan pergi untuk mendapatkan rawatan ataupun pergi mendapatkan rawatan awal ataupun early screening, okay, yang di mana saya percaya para pakar perubatan dekat hospital ataupun klinik semua memang sangat mengalu-alukan untuk kita semua mendapatkan early screening untuk pencegahan awal terhadap apa-apa jua penyakit. Kan macam mana apa yang Dr. Fitriah pun kata tadilah, untuk menjaga makasih syariah kita, Dr. Fitriah. Jadi saya rasa kita pun kita boleh wrap up untuk sesi ini. So sebelum kita tutup, saya rasa saya cuma nak dapatkan nasihat-nasihat
terakhirlah daripada Dr. Harry, Dr. Nadia maupun Dr. Fitriah lah berkenaan topik kita hari ini. Apakah nasihat-nasihat para panel kita ni kepada para pendengar tentang kanser payudara ketika hamil ini. Mungkin Dr. Nadia nak boleh bagi pandangan dulu. Tak banyak, cuma secara ringkasnya harap program kita bermanfaat pada semua dan ada dapat faham akan apa yang kita dah kongsikan, dan juga kepada para pendengar ingat kena ada pengetahuan tentang perubahan pada tubuh badan sendiri. Jika ada perubahan yang tak semestinya ketara, tapi bila contoh terdapat contoh masalah dari segi pembengkakan ataupun ketulan pada payudara, jangan segan, jangan takut, segera berjumpa pada yang pakar untuk pengesanan dan untuk confirmation, kerana pembengkakan pada payudara tak semestinya barah ataupun kanser. Paling banyak pembengkakan itu adalah disebabkan oleh ketulan ringan sahaja. Tapi kita kena menjalankan pengesanan dan juga confirmation secara rutin. Kalau bukan kanser, tak perlu buang pun. Tapi ibu dan anak, wanita khususnya, insya-Allah dapat menjalani rawatan yang optimum, yang terbaik dan sihat bersama-sama bayi. Itu sahaja. Okey. Ya, Dr. Harry. Saya rasa Dr. Nadia dah wrap up, memang sangat clear, jelas. Saya rasa cukuplah, Dr. Nadia dah clear dah. Terima kasih Dr. Harry. Kalau Dr. Fitriah nak menambah kata-kata yang terakhir ataupun nasihat. Nasihat pula. Okey, baik. Terima kasih. Di sini saya hanya ingin sekedar menegaskan bahawa antara bidang perubatan medik dengan syariah tidak ada pertembungan di situ. Bahkan kita saling membantu, bahwasanya apa-apa yang sudah dilihat oleh perubatan medik sebagai sesuatu yang harus dijalani oleh seseorang yang telah dikenal pasti mengidap sesuatu penyakit, itu akan insya-Allah akan disokong oleh syariah selagi dia tidak bertentangan dengan maqasid syariah yang 5 tadi itu. Dengan bukti bahwasanya ketika misalnya institusi fatwa mana-mana pun juga, baik di Malaysia, di Mesir ataupun di Majma' Fiqh Al-Islami yang menjadi rujukan orang Islam seluruh dunia, ketika mereka hendak mengeluarkan resolusi berkaitan dengan berbagai permasalahan perubatan pada masa moden ini dalam pandangan syariah, maka mereka tidak akan berjalan sendiri. Mereka akan mengajak pakar perubatan kerana ini adalah perkara yang berkaitan dengan kepakaran mereka. Kami dari bidang syariah hanya menganalisa dari segi pandangan syariah. Jadi ketika dipertemukan antara pakar perubatan dengan pakar syariah, maka mereka akan jumpa satu kata yang sama dalam melihat suatu situasi. Jadi jangan risau ketika pakar perubatan ini telah mengesyorkan apa jenis perubatan yang paling sesuai dengan situasi si pesakit, maka insya-Allah kita tawakal kepada Allah, dan mereka pun tidak hanya seorang memberikan, seperti tadi kita telah dengarkan dari baik dari Dr. Nadia dan dari Dr. Hari, bagaimana ketika menghadapi satu situasi mereka juga akan mengambil kira pandangan beberapa pakar perubatan yang berkaitan dengan penyakit tersebut, dan apa yang mereka syorkan itu adalah yang terbaik, dan insya-Allah tidak ada pertembungan di situ antara perubatan medik dan juga syariah Islam. Begitu saja yang saya boleh sampaikan, Dr. Eliza. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fitriah. Saya rasa itu adalah satu rumusan yang bagus. Okay. Dan saya rasa okeylah. So kita dah sampai pun ke hujung diskusi Sains Islam kita pada kali ini untuk bulan Oktober ini bersempena dengan bulan kesedaran kanser payudara. Okay. So saya rasa take home message-nya daripada diskusi kita pada hari ini adalah ilmu. Okay, di mana kita semua hendaklah cakna, baik wanita maupun lelaki, dan kiranya apa-apa jua masalah yang berkaitan dengan kanser payudara, lebih-lebih lagi sekiranya
kita tahu bahawa kita sedang hamil juga, kerana sebagaimana apa yang Dr. Nadia cakap tadi, bila kita hamil kita mengalami pelbagai perubahan yang berlaku pada badan kita juga dari segi fizikal dan juga mental, ditambah pula dengan kanser payudara. Okay, so hendaklah kita cakna, berbincang dan mendapatkan nasihat serta bantuan daripada para pakar perubatan, dan juga perbincangan bersama keluarga adalah amat-amat penting. Okay, kerana untuk kita sebagai pesakit, okay, untuk mendapatkan rawatan yang terbaik, insya-Allah sama untuk ibu dan juga kandungan pada bayi yang bakal dilahirkanlah. Sebagaimana apa yang telah dibincangkan tadi oleh Dr. Fitriah, selagi tidak membahayakan. Okay, so kesimpulannya daripada sini, di mana yang melibatkan kanser payudara, saya rasa sama juga penyakit-penyakit lain, saringan awal amatlah penting kerana ianya akan lead kepada pencegahan awal dan insya-Allah harapannya juga mendapatkan rawatan awal terhadap penyakit yang telah didiagnos tersebut. Okay. So oleh itu saya bagi pihak Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar kita pada hari ini, dan juga kepada para panel kita, Dr. Harry, Dr. Nadia dan juga Dr. Fitriah, okay, atas perkongsian maklumat dan juga pandangan dan pengalaman yang telah dikongsikan bersama-sama tadi. Saya harap kita semua mendapat pengetahuan yang amat berguna dan bermanfaat kepada semua, insya-Allah. Dan oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.